Contoh seterusnya, mukjizat saintifik Al-Quranul Karim yang ingin saya kongsikan pada tuan-tuan, puan-puan sekalian ialah dalam bidang astronomi, iaitu tentang matahari. Sama ada matahari statik ataupun bergerak. Saya mulakan dahulu perbincangan kita ini dengan memetik Al-Quran dalam surah Furqan. Surah Al-Furqan ayat yang ke-6. Firman Allah SWT, Qul anzalahu alladhi ya'lamu sirra fis samawati wal ard innahu kana ghafurar rahima. Katakanlah wahai Rasulullah, sesungguhnya Al-Quran diturunkan oleh Allah SWT yang maha mengetahui segala apa yang ada di langit dan juga apa yang ada di bumi. Sungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Di dalam ayat ini Allah SWT menjelaskan bahawa Allah SWT yang menciptakan seluruh apa yang ada di alam ini. Allah maha mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan termasuk apa yang ada di langit ialah tentang pergerakan matahari. Selama ini ramai orang menyangka ataupun ramai orang menjelaskan matahari tidak bergerak. Sebelum kita pergi lebih jauh, kita perhatikan dahulu dua teori yang popular di kalangan masyarakat. Teori yang pertama dinamakan teori geosentrik yang dikemukakan 200 tahun sebelum kedatangan Nabi Isa AS, di mana dalam teori ini membicarakan bahawa matahari dan bintang-bintang yang lain beredar mengelilingi bumi. Bumi adalah sebagai pusat dan matahari serta bintang-bintang yang lain beredar mengelilingi bumi. Key point dalam teori geosentrik ialah yang pertama, bumi sebagai pusat, matahari beredar mengelilingi bumi. Teori ini dipakai berkurun lamanya sehinggalah pada tahun 1512 datang seorang ahli astronomi daripada Poland yang memperkenalkan teori yang baru dinamakan teori heliosentrik. Dalam teori heliosentrik ini menyatakan bahawa matahari sebagai pusat, bintang-bintang yang lain termasuk bumi beredar mengikut orbitnya mengelilingi matahari. So, kalau teori geosentrik, bumi sebagai pusat, teori heliosentrik, matahari sebagai pusat. Cumanya dalam teori heliosentrik ini tidak membicarakan sama ada matahari beredar ataupun statik. Dan apa yang beredar di kalangan masyarakat ataupun diajar pada anak-anak kita, matahari statik, tidak bergerak. Sebab teori heliosentrik ini menyatakan matahari sebagai pusat dan tidak membicarakan tentang pergerakan matahari. Namun demikian, tuan-tuan, puan-puan sekalian, saya yakin tuan-tuan, puan-puan telah pun biasa membaca ayat Quran dalam surah Yasin ayat 38 ini. Saya bacakan pada tuan-tuan sekalian. Wasyamsu tajri limustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Dan matahari beredar, tajri maksudnya pergerakan yang laju. Matahari beredar dengan laju limustaqarril laha, ke tempat yang ditentukan untuknya. Dzalika taqdirul azizil alim. Ini adalah ketentuan daripada Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ayat yang cukup pendek ini mengandungi 3 perkara yang asas yang penting berkaitan dengan pergerakan matahari. Yang pertama, matahari beredar, bukan statik. Ya, wasyamsu tajri, matahari beredar. Yang kedua, bukan hanya sekadar beredar, matahari bergerak dengan laju. Sebab itulah Allah menggunakan perkataan tajri, bukan tamshi. Matahari beredar dengan laju. Yang ketiga, limustaqarril laha, ke destinasi yang tertentu yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Berarti pergerakan matahari dengan kelajuan tertentu ke destinasi yang tertentu ini merupakan ketentuan yang telah diaturkan oleh Allah SWT. Dan Allah mengaturkan matahari bergerak, bukan statik. Okay, kita lihat ayat berikut dalam surah Al-Anbiya ayat 33. Allah SWT menjelaskan, wa huwa alladhi khalaqal laila wan nahar
wasyamsa wal qamar kullun fi falakin yasbahun. Dialah Allah SWT yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Kullun fi falakin yasbahun. Setiap sesuatu yang ada di angkasa ini beredar ikut orbit yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Ini berarti dalam ayat ini beberapa pengajaran yang boleh kita ambil ialah matahari dan bulan beredar. Yang kedua, peredarannya ada sistem yang diaturkan oleh Allah SWT. Ia bukan bergerak caca marbah, ada peraturan dia. Yang ketiga, ada orbit yang dilalui ataupun jalan yang tertentu yang dilalui oleh matahari dalam peredaran ini. Yang keempat, perkataan kullun fi falak. Cuba tuan-tuan perhatikan ayat ini. Ejaannya kullun fi falak, kaf, lam, fa, ya, fa, lam, kaf. Sekiranya tuan-tuan baca berkanan ataupun kiri, bunyinya sama. Kullun fi falak. Kullun fi falak, di mana tengah-tengahnya adalah ya. Dari sini boleh kita ambil pengajaran bahawa ia merupakan paksi daripada sistem pergerakan ini. Ini berarti di samping matahari beredar mengikut orbitnya, matahari juga berputar di atas paksinya. Matahari juga berputar di atas paksinya. Kita lihat dalam surah Ar-Rahman, Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan beredar ikut perhitungan yang tertentu. Apa yang boleh kita ambil di sini ialah matahari dan bulan beredar, dan pergerakan ini ada perhitungan yang boleh diukur. Sebab perkataan bihusban, perkataan hasaba, Allah gunakan husban, maksudnya perhitungan yang rapi. Dan perhitungan ini, pergerakan ini boleh disukat, boleh diukur. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, daripada ketiga-tiga ayat dalam surah Yasin, surah Al-Anbiya dan surah Ar-Rahman ini, boleh kita simpulkan 6 perkara penting. Yang pertama, matahari beredar. Matahari tidak statik, matahari beredar. Yang kedua, matahari beredar dengan pergerakan yang laju. Yang ketiga, peredaran matahari ada destinasi yang nak dituju dengan orbit yang dilaluinya. Yang keempat, peredaran itu ada sistem yang teratur, bukan bergerak caca marbah. Yang kelima, ada kelajuan tertentu yang boleh disukat. Kelajuannya tertentu yang boleh disukat. Tidak seperti mana kita bawa kereta, contohnya kita driving daripada KL pergi JB, speed kita tidak sentiasa sama. Ada kalanya kita bawa 60, 80, ada kalanya 120, ya. Ada kalanya lebih laju, ada kalanya lebih perlahan. Jadi pergerakan kita tidak sama berbanding dengan pergerakan matahari dengan kelajuan yang tertentu. Yang keenam, matahari berputar di atas paksinya juga dengan pergerakan yang laju. Tuan-tuan dan sekalian, keenam fakta ini boleh kita ambil daripada Al-Quran. Bagaimana pula fakta saintifik yang selama ini orang menyatakan bahawa matahari tidak bergerak? Untuk makluman tuan-tuan, puan-puan sekalian, kajian yang dilakukan oleh NASA dalam artikel yang mereka terbitkan pada tahun 2000 menyatakan bahawa matahari bergerak, tidak statik. Bahkan pergerakan matahari begitu laju mengelilingi nukleus galaksi mengikut orbit yang telah ditentukan. Perhatikan di sini, matahari bergerak, pergerakannya laju, ada orbit yang dilalui dan destinasi mengelilingi nukleus galaksi. Pada masa yang sama, matahari berputar di atas paksinya. Kelajuan matahari beredar mengikut orbitnya dengan kelajuan 220 km sesaat bersamaan dengan 828,000 km sejam. Pergerakan yang amat laju, tuan-tuan. Seolah-olah tuan-tuan keluar di betul Jalan Duta sampai Tol Kangsa sana hanya dalam masa 1 saat. Laju ke laju, terlampau laju.
230 km sesaat, bersamaan dengan 828.000 km sejam. Matahari bergerak 8 kali ganda lebih laju daripada pergerakan bumi. Bumi bergerak hanya selaju 102.700 km sejam. Jadi matahari bergerak 8 kali ganda lebih laju berbanding dengan bumi. Walaupun pergerakan sebegitu laju, matahari mengambil masa 230 juta tahun bumi untuk menghabiskan satu pusingan milenium nukleus galaksi. Subhanallah. Pada masa yang sama, NASA juga mendapati bahawa matahari beredar di atas paksinya. Matahari berada di paksinya dengan kelajuan 1.997 km sesaat, bersamaan dengan 7.189 km sejam. Dan matahari mengambil masa lebih kurang 26 hari untuk menghabiskan satu pusingan di atas paksinya. Pergerakan matahari berputar di atas paksinya ini lebih laju pada putaran bumi. Bumi berputar selaju 1.760 km sejam, tetapi matahari berputar dengan kelajuan 7.189 km sejam. Subhanallah. Segala fakta-fakta yang dibongkar, yang ditemui oleh para saintis NASA ini, pergerakan matahari begitu laju, putaran matahari di atas paksinya pun begitu laju, selari dengan kenyataan Al-Quran yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW 1400 tahun yang lalu. Bagaimanakah Nabi Muhammad SAW mampu menjelaskan kepada kita segala fakta-fakta ini, sedangkan di kali itu tidak ada siapa yang mengetahui pergerakan matahari begitu pantas dan boleh diukur kelajuannya? Bukankah ini bukti bahawa Al-Quran merupakan wahyu daripada Allah SWT? Benarlah apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Nabi tidak bercakap ikut hawa nafsunya, melainkan wahyu daripada Allah SWT. Tuan-tuan dan sekalian, ini adalah salah satu contoh mukjizat saintifik Al-Quranul Karim. Sekian saja untuk kali ini. Bertemu kembali dalam sesi akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.